Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad bin Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadiyihim ila yaumiddin amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini merupakan pertemuan kita buat kali yang ke-15, siri yang ke-15. Kita berada pada pertengahan bulan Ramadan. Moga-moga ibadat yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semakin uh, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita, pengisian kita pada malam ini. Kita mohon kepada Allah untuk mempermudahkan pembelajaran kita pada malam ini. Allah lapangkan dada kita, Allah buka minda kita seluas-luasnya. Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan ketenangan kepada kita. Dan yang utama, selalu saya ingatkan buat diri saya dan kita semua, kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila kita ikhlas, sudah tentu usaha kita yang sedikit ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh, dan untuk mendapat keberkatan ilmu, kita perlu ikhlas. Kita mulakan seperti kebiasaan, kita akan melihat terlebih dahulu apakah juzuk 15 ini, surah apa yang membentuk juzuk yang ke-15. Oh, minta maaf, saya tulis 14 kat situ kan. Saya minta tuan-tuan betulkan ya, dekat nota tu bukan juzuk 14 tu, dia adalah juzuk yang ke-15 kan. Oh, saya tak perasan kat situ kan. Oh, betul ya, sebenarnya juzuk yang ke-15 bukan 14 tu. Ada nota tu saya tak sempat nak padam dia, jadi tuan-tuan betulkan juzuk yang ke-15 pada malam ni. Juzuk yang ke-15 ada dua surah. Yang pertama adalah surah Al-Isra' ayat 1 sampai habis. Maknanya keseluruhan surah Al-Isra' itu dia berada pada juzuk yang ke-15. Dan suratul Al-Kahfi yang ada 110 ayat, sebahagian daripada suratul Al-Kahfi dia berada pada juzuk yang ke-16, dan sebahagian daripadanya, bahkan lebih pada sebahagian pun, dia berada pada juzuk yang ke-15. Jadi malam ni kita belajar tentang dua surah, Al-Isra' habis keseluruhan ayat, dan juga suratul Kahfi sehingga ayat nombor 174. Sampai ayat 74. Maafkan saya, sampai ayat nombor 74. Kalau ayat sampai 74 ini, dia sebenarnya dah masuk kepada kisah Nabi Allah Musa dengan Khidir. Tapi ayat 74 ni kisah Khidir, dia membunuh seorang budak lelaki tu. Ni kita akan berhenti pada cerita ayat nombor 74 dalam suratul Al-Kahfi. Maknanya ada sebahagian cerita Nabi Allah Musa, dia berada pada juzuk yang ke-16. Okay, kita terus dengan surah Al-Isra' terlebih dahulu. Surah Al-Isra' ini, tujuan dia apa? Objektif surah Al-Isra' nanti kita akan temui di penghujung perbahasan sinopsis surah Al-Isra'. Kita mulakan dulu dengan ciri-ciri khusus yang ada pada surah Al-Isra'. Surah Al-Isra', kalau kita membaca ke semua ayat 111, kita akan menjumpai ada pengulangan kalimah
ataupun pada perkataan Al-Quran. Kita jumpa Allah sebut Al-Quran itu diulang sebanyak 11 kali. Quran, Al-Quran, Quran, Al-Quran diulang sebanyak 11 kali. Yang mana kalau kita himpun perkataan Al-Quran dalam keseluruhan surah, semua sekali sebenarnya ada 58. Tetapi yang paling banyak yang menyebut tentang Al-Quran daripada 58 kali dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Isra. Tentu ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak sampaikan maklumat kepada kita, kenapa diulang paling banyak Al-Quran dalam surah Al-Isra. Sebab itu kita kena menggali maklumat ini. Kita kena cari maklumat ini. Apa membezakan Al-Isra dengan surah sebelumnya. Jadi kalau dia ada sesuatu yang berbeza, maka tentulah dari perbezaan itulah yang akan memberikan kepada kita nanti jawapan apakah sebenarnya objektif surah Al-Isra ini diturunkan. Apa sebenarnya pengajaran dia. Baik, kita teruskan dengan pembuktian. Di manakah 11 kali perkataan Al-Quran itu diulang? Okay, dalam nota saya telah masukkan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, nanti kalau buka Quran, tuan-tuan kena kerja lebih sikit. Maksudnya, jangan harapkan nota saja. Jadi dekat Al-Quran, tuan-tuan buatlah cara nak bulatkan ke, tuan-tuan nak gariskan perkataan Al-Quran. Supaya nanti, waktu kita baca surah Al-Isra, kita akan guna Quran yang sama, nanti kita akan, kan sebab kita buat tanda kan, sama ada kita bulatkan, saya lebih suka bulatkan sebenarnya, sebab lebih nampak. Jadi waktu kita bulatkan tu nanti, waktu kita baca surah Isra, contohnya kan, kita pasti akan teringat, oh kenapa kita bulatkan, kenapa kita highlightkan. Oh kita teringat, rupanya Al-Isra ini surah yang paling banyak menyebut tentang Al-Quranul Karim. Okay, kita lihat tentang contoh-contoh ayat daripada sebelah tempat ni. Saya tunjukkan contoh yang ada sebut perkataan Al-Quran. Okey, saya bawa dua contoh dekat sini. Pertama, terdapat pada ayat nombor 45. Kita akan jumpa perkataan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza qara'tal Quran. Okey, saya dah warnakan dengan warna merah. Lepas tu dalam bulatan tu, Quran. Lepas tu diulang lagi perkataan Al-Quran pada ayat nombor 60. Ini cerita tentang Allah Ta'ala menyebut tentang pokok zakum tu lah. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. Dua kali Allah ulang tentang perkataan Al-Quran. Yang 9 lagi pengulangan perkataan Al-Quran itu adalah usaha tuan-tuan dan puan-puan untuk mencarinya. Menjada wajada. Siapa berusaha, dia pasti akan jumpa. Yang 9 lagi tempat Al-Quran, di manakah letak pada ayatnya. Baik, kita lihat terus kepada tujuan surah. Surah Al-Isra ni dia tidak ada banyak perbezaan, tapi yang nampakkan beza dia pada perkataan Al-Quran. Oleh kerana pengulangan banyak perkataan Al-Quran itu, maka apakah tujuan surah ini? Apa objektif dia? Maka surah Al-Isra ini, para ulama, ini kita sebutkan di antara yang para ulama mengusulkan kepada kita, apa tujuan surah, objektif surah Al-Isra itu, disebabkan pengulangan perkataan Quran itu banyak. Maka kata para ulama, suratul Al-Isra ini sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita betapa tingginya, betapa nilainya Al-Quran itu. Yang mana nilai Quran itu, dia merupakan sumber kekuatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya ulang balik semula. Okey, sebab pengulangan kalimah Quran tu banyak, membezakan dengan surah-surah lain, maka cerita tentang Quran itu diangkat, kisah Al-Quran itu dalam suratul Isra. Okey, kemudian Al-Quran itu dia diangkat sebagai apa? Dia diangkat sebagai sumber kekuatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa kita menggunakan perkataan sumber kekuatan?
Kenapa disebut sebagai kekuatan umat Nabi Muhammad? Kita sedia maklumlah sebab Al-Quran itu memang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita jangan lupa lihat kepada pembukaan surah Al-Isra. Seperti biasa, ingat, tengok mukaddimah, pembukaan surah Isra. Allah cerita pasal siapa? Kan kita jumpa surah Al-Isra, ayat pertama cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan. Lepas tu dimi'rajkan. Tidak ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain dia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Lepas tu Nabi solat di Masjid Al-Aqsa, dia imam, nabi-nabi lain menunjukkan apa? Lepas tu selesai kat situ. Lepas tu pula dalam surah Al-Isra ni, kalau kita belajar tentang nama dia, surah Al-Isra ni sebenarnya dia dipanggil surah Bani Israel. Dipanggil surah Bani Israel. Maknanya kalau kita belajar sudut lain, kita tengok sudut Bani Israel itu. Yang contemporary, mereka study surah Al-Isra ni sebenarnya ada kaitan kalau nak lawan Israel ni, kan? Nak lawan Israel ini, Al-Quran lah sumber lawan dia. Sumber kekuatan dia. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Isra ada cerita tentang kerosakan Bani Israel. Sebab tu para ulama mengatakan surah Al-Isra ni juga namanya surah Bani Israel. Sebab sampai ke hari inilah Bani Israel Yahudi menjadi musuh yang besar kepada orang Islam. Nanti kita akan tunjukkan bukti bahawa Muhammad ini dia akan menang. Tapi sumber kekuatan orang Islam terletaknya kepada Al-Quranul Karim. Kita lihat kepada nanti dekat waktu hujung-hujung penutup surah Al-Isra kita akan sebutkan bukti ada beberapa clue, ada clue yang menunjukkan bahawa memang umat Nabi Muhammad dia akan menang. Kita akan tengok nanti. Tapi kita dapat tujuan surah pasal Al-Quran. Sebagai sumber kekuatan umat Islam ni, kekuatan dia pada Al-Quran. Tapi bukan dia pegang Quran tu cium, bukan sekadar buat pertandingan tilawatul Quran, bukan duk taranum tu saja. Tetapi yang paling penting apa? Faham, amal. Berpegang teguh. Begitu. Barulah Quran tu menang. Kalau sekadar Quran cantik, Malaysia ada pula tempat percetakan Al-Quran lagi. Itu bukan tujuan utama Al-Quran. Tetapi tujuan utama Al-Quran, nilai dia dekat mana? Kita lihat pada note yang berikutnya. Nilai tingginya Al-Quran itu sebagai sumber kekuatan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Macam mana Al-Quran itu boleh jadi sumber kekuatan umat Nabi Muhammad? Yang pertama, Al-Quran itu dia jadi sebagai petunjuk yang membawa kita kepada jalan yang benar. Dia panggil petunjuk kehidupan. Kita nak sukses, kita kena ikut Quran tu. Kena ikut Quran. Sebab Quran itu memang Allah jadikan dia sebagai petunjuk untuk kita. Kita buktikan dengan ayat yang ada dalam surah Al-Isra ini memberi jawapan kepada kita. Quran itu nilai ketinggian dia di mana? Kita lihat pada ayat nombor 9. Ini ayat depan-depan ni, mula-mula surah Al-Isra ni. Kita jumpa tak sekali lagi perkataan Quran? Jumpa sekali lagi perkataan Quran. Tapi kalau kita betul-betul baca ayat 9 tu, Quran itu macam mana dia boleh jadi sumber kekuatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana boleh jadi dia sampai nilai dia tinggi? Kenapa dia jadi sumber kekuatan? Ayat 9 bagi tahu, nombor 1, Tuhan kata, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran memberikan petunjuk ke jalan yang amat benar. Maknanya kalau kita cari sumber lain daripada Al-Quran, kita berada pada jalan yang tidak benar. Sampai bila-bilalah umat Islam tidak akan menang. Nak menang, nak berjaya, nak jadi satu umat yang gah, yang hebat adalah pada Al-Quran. Kenapa Quran itu, apakah contoh-contoh Al-Quran itu dia memandu kita kepada jalan yang benar, yahdi lillati hiya aqwam? Kita dapati dalam surah Al-Isra ini.
ada 16 perintah dan termasuk larangan yang ada ayatnya 18 ayat, bermula ayat 22 sampai ayat nombor 39. Ini di antara contoh. Maksudnya kalau kita nak jadi, kalau Quran itu dijadikan sebagai lillati hiya aqwam, kenapa? Ada apa? Kerana Al-Quran dia memandu kita. Apa yang kita kena buat, apa yang kita tak boleh nak buat. Maklumat itu disebutkan oleh Allah sebahagiannya dalam surah Al-Isra. Ada 18 ayat. Kalau kita kalau kita kumpul semua 18 ayat ini bermula 22 sampai 39, dia kita boleh letakkan lebih kurang ada 16 perkara yang kita perlu buat, termasuk perkara yang kita tak boleh buat. Kalau kita tak buat apa yang Allah perintahkan dalam Quran itu, kita langgar apa yang Allah Ta'ala larang dalam surah Al-Isra ini, sampai bila-bilalah Quran hidup kita, umat Muhammad ini dia akan gagal. Okey, kita lihat, kita tengok ayat-ayat dia. Saya tunjukkan contoh. Ni kita terus masuk sinopsis juga ya, tapi kita menggunakan metod membentangkan isu-isu yang penting. Dia sama macam kita belajar juzuk yang ke-14, kita bentang tentang nikmat-nikmat kan. Ni kita bentang tentang 16 perintah dan larangan. Dan kalau kita tak belajar, kalau kita tak ambil waktu untuk faham, kita tak perasan pun kadang-kadang ada perintah dan larangan yang kita baca, tiba-tiba kita langgar perintah ke tu. Kita langgar larangan tu. Mari kita tengok. Okey. Pada ayat nombor 22, kita tengok yang gambar anak panah warna merah tu. Nampak tak larangan pertama? Dalam nota tu saya dah tulis dah. Apa yang kena buat, apa yang tak boleh kena buat. Ada larangan dekat situ. Mula Allah mulakan perintah yang pertama sekali dalam bentuk larangan jangan buat adalah Allah kata jangan syirikkan Allah. Allah sebut larangan yang pertama pada ayat nombor 22. Maknanya umat Islam ni kalau masih lagi duk buat kerja-kerja yang khurafat, masih lagi duduk bomo, duk pergi memuja kubur-kubur, masih lagi guna tangkal, masih lagi duk guna ilmu sihir, duk buat benda-benda yang khurafat ni, sampai bilalah Al-Quran itu tidak boleh beri manfaat kepada mereka. Maksudnya, sampai bilalah umat Islam akan sentiasa lemah. Jadi pertama nak menang sebenarnya jangan syirik Allah je dulu pertama. Sebab tu adalah larangan pertama, jangan syirik Allah. Kemudian Allah perintah kita pada ayat 23, perintah mentauhidkan Allah. Kenapa? Dia sama je. Tapi beza tau. Beza dari sudut. Larang buat dengan kena buat, dia berbeza. Sebab kalau kita belajar, antara larang buat dengan kena buat, kalau larang buat lagi tegas daripada kata perintah buat. Kalau larang kita kena tinggalkan segala-galanya. Tapi kalau bentuk perintah ikut kemampuan. Tapi dua tajuk tu sebenarnya dia lebih kurang sama. Tapi dari kaitan dengan larang buat, perintah buat. Maknanya kuat tak? Satu isunya sebenarnya mentauhidkan Allah. Tapi nak kata kuatnya mentauhidkan Allah tu, satu guna kaedah jangan syirikkan Tuhan, satu lagi kata perintah mentauhidkan Allah. Maknanya kuat untuk perkara yang mentauhidkan Allah ni. Okey, kemudian ayat 23 sampai 25 Allah sebut perintah lain untuk berlaku ihsan kepada kedua orang tua. Okey, itu perkara yang keberapa? Yang ketiga. Lepas tu yang keempat, Allah perintah buat baik kepada orang kaum kerabat, orang miskin dan orang yang bermusafir terputus bekalan, ayat 26. Maknanya kalau Islam ni hebat, dia tidak mengabaikan orang di sekeliling kita. Okey, selesai ya. Dah keempat dah. Yang kelima, Allah larang kita membazir. Lepas tu Allah sebut orang membazir ni dia macam siapa? Cuba kita baca surat khabar, baca media massa, kita baca bulan Ramadan, orang Islam membazir tak makanan. Tu di bazar-bazar Ramadan tu banyak tak makanan-makanan yang dibazirkan. Tengok kat rumah kita tu, banyak tak makanan yang membazir. Esok pagi buang banyak tak
makanan yang tak elok. Tuan-tuan tengok. Kalau kita tak boleh buang perangai membazir, sampai bila-bilalah umat Islam ni dia tak akan menang, dia tak akan jadi umat yang hebat, yang bagus. Kalau bulan Ramadan pun membazir sampai bertantan makanan, macam mana? Tetapi Al-Quran telah mengajar dalam surah Isra, jangan membazir. Kemudian ayat 29 Allah sebut tentang larangan jangan bakhil. Satu. Lepas tu pula Allah Ta'ala kata, kalau nak membelanjakan harta, kena sederhana. Jangan belanja semua, punya semangat nak infak harta, sampai tak ada apa-apa. Minta-minta pula pada orang. Ataupun jangan sampai terlalu pelik sangat. Bakhil sangat pun tak boleh. Kena sederhana. Ayat 29. Kemudian pada ayat 31, Allah Ta'ala melarang membunuh anak kerana takut miskin. Ramai orang dia kontrol anak. Takut nak dapat anak ni sebab dia takut miskin. Ini pun Allah Ta'ala larang. Ayat 32 tentang larangan berzina. Dan ayat nombor berikutnya 33, larangan membunuh orang lain tanpa ada hak. Tanpa hak ni maksudnya ada ruang kita boleh membunuh orang. Mengikut beberapa kriteria lah. Lepas tu ayat 34, larangan memakan harta anak yatim. 34, ada lagi dalam tu ayat tu. Perintah tunaikan janji. Kalau bab janji belum selesai, bagaimana umat Islam nak berjaya? Okey, kemudian dalam Quran, perintah supaya amanah dan adil dalam bab sungkatan dan timbangan. Jangan menipu. Ayat nombor 35. Lepas tu kita baca ayat 36. Jangan bercakap sesuatu perkara tanpa ilmu. Dan ayat 36 juga ada juga perintah tentang gunakan telinga tu baik-baik. Mata tu elok-elok. Hati tu elok-elok. Kalau tidak, nanti Allah soal. Dan ayat 37, Allah melarang kita bersikap takbur. Dan penutup kepada perintah dan larangan yang ke-16, Allah Ta'ala tutup larangan mensyirikkan Allah. Kalau kita tengok, larangan terakhir sama tak macam perintah larangan yang pertama? Menunjukkan kepada kita apa? Perkara besar yang Quran ini diturunkan untuk apa? Mengesahkan Allah. Okey, kita terus pergi kepada sinopsis lain, pergi kepada nilai ketinggian Al-Quran yang kedua. Kenapa dia jadi sumber kekuatan? Yang kedua, Al-Quran ini dia sebagai syifa, dia sebagai penawar. Okey, pegang baik-baik maklumat ni. Al-Quran sebagai syifa, dia adalah penawar. Penawar bagi jasmani, penawar juga bagi rohani. Okey, ayat dia yang kata macam tu, kita tengok ayat nombor 82. Allah Ta'ala kata apa? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. Sampai hujung ayat lah. Tengok tak? Jumpa tak sekali lagi perkataan Quran? Tapi dekat sini Allah Ta'ala sebut tentang apa? Syifa. Al-Quran itu adalah sebagai penawar. Tuan-tuan, dalam Quran ada dua perkara yang Allah kata dia penawar. Allah tidak ada perkara lain yang Allah sebut terang-terang dalam Quran itu syifa. Apa dua perkara itu? Perkara yang pertama, kita dah belajar juzuk 14 tentang lebah. Kan kita belajar suratul Nahli? Kan surah lebah? Yang lebah itulah Allah sebut lebah itu ada syifa. Dia adalah penawar. Madu itulah. Dan perkara kedua, ya Allah kata dia itu syifa. Syifa adalah Quran. Dua penawar yang terbesar yang Allah beri kepada kita, ada pada madu lebah dan ada pada Quran. Jadi jangan tinggalkan madu lebah tu. Dan Al-Quran. Al-Quran. Ada 3 tempat Allah sebut dalam Quran yang Quran itu adalah syifa, penawar. Okey, selain daripada surah Al-Isra ayat nombor daripada ayat nombor 82 ni,
Ada kita akan jumpa dalam surah Yunus ayat 57. Kita boleh jumpa dalam surah Fussilat ayat nombor 44. Okey, selesai ya. Itu adalah sumber kekuatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah nilai ketinggian Al-Quran sehingga Allah ulang perkataan Al-Quran sebanyak 11 kali itu? Sumber kekuatan yang ketiga, Quran itu sebagai apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, tiada yang sebanding dengan Al-Quran. Tak ada. Tak ada buku-buku, cerita-cerita, apa pun yang sama ayatnya macam Quran. Takkan ada. Kalau ada orang nak buat sama macam Quran, tak akan boleh. Kita tengok dalam surah Isra Allah bagi tahu. Ayat nombor 88. Kita jumpa sekali lagi perkataan Quran. Jumpa tak? Perkataan hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi. Kalau kita baca ayat nombor 88 ni, Allah cerita tentang kalaulah semua manusia campur dengan semua jin, mereka bergabung untuk buat sama macam Al-Quran, Allah Ta'ala kata apa? Mereka tidak akan dapat membuat atau mendatangkan sesuatu yang setanding dengan Al-Quranul Karim. Itulah nilai ketinggian Al-Quran. Walaupun kita tahu maklumat ni khatam Quran tiap-tiap tahun khatam surah Al-Isra'. Tetapi ada orang lebih jatuh hati nak membaca novel. Ada orang lebih jatuh hati untuk membaca cerita-cerita yang ditulis oleh manusia yang biasa. Tetapi Al-Quran yang tidak ada sebanding dengannya ditinggalkan. Jadi janganlah lepas bulan Ramadan, Al-Quran dah tak buka. Al-Quran dah tak dipelajari. Ya, itu 3 contoh nilai ketinggian Al-Quran. Kita guna maklumat tu dalam suratul Al-Isra'. Maka habislah. Tapi sebelum habis tu, ingat tak tujuan surah Al-Isra'? Al-Quran, betapa tingginya nilai Al-Quran itu dijadikan sebagai kekuatan untuk umat Muhammad, dan kita buktikan bahawa umat Nabi Muhammad dia boleh menang untuk lawan musuh-musuh dia, khususnya adalah Bani Israel. Lawan kepada Israel, nak lawan orang Yahudi, ada Allah sebut. Kalau kita buka ayat pertama Al-Isra', kita dah sebut tadi kan. Allah sebut tentang siapa ayat pertama? Okay, mula-mula tengok perkataan tasbih. Subhana. Lepas tu jumpa tak perkataan bi'abdihi. Bi'abdihi ni siapa? Bi'abdihi ni hambanya, iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan tengok ya, mukaddimah dia, tuan-tuan tengok di sini ada tasbih. Bulatkan perkataan tasbih dan juga penghambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya, Allah panggil Nabi Muhammad apa? Allah panggil Nabi Muhammad tu bi'abdihi, hambanya. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah buktikan bahawa dia itu memang benar-benar hamba kepada Allah, sehingga Allah panggil dia itu dia adalah hamba. Jadi ini maknanya Allah Ta'ala telah angkat Nabi Muhammad ni. Dengan Allah jalan ke peristiwa Isra', lepas tu Allah panggil Nabi Muhammad dia dengan istilah hamba. Kat situ dah menunjukkan kalau Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah, maka umat dia macam mana? Maknanya umatnya ada peluang untuk mendapat ketinggian. Macam mana tingginya umat Nabi Muhammad sallallahu, macam ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penutup. Cuba tengok penutup. Penutup Allah ada sebut pasal solat yang Nabi lakukan, dan Allah tutup dengan puji-pujian. Kenapa tutup dengan puji-pujian? Kan kalau kita menang, kita berjaya, kan kita puji Tuhan. Kita dapat sesuatu kan kita puji Tuhan. Maknanya kalau kita gabung ayat pertama sampai pada penutup dia, Al-Quran sebagai sumber kekuatan, sebenarnya ayat ni dia dah bagi tahu dah pada kita. Muhammad dengan umat dia pasti akan menang kalau dia betul-betul manfaatkan Quran itu. Nak tahu bukti dia menang, berjaya, Allah tutup dengan perkataan hujung sekali 111. Wa qulil hamdulillah. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata apa? Dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah.
Tuan tengok. Kan betul tak? Dia 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 mula-mula kan ayat pertama kan Allah bentangkan, hebatnya Nabi Muhammad ni, dia diangkat Isra dan Mi'raj. Dia lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Okey, lepas tu macam mana dia boleh menjadi mulia? Apa kemuliaan dia? Allah sebut tentang Quran, 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 ulang sebanyak 11 kali kan. Lepas tu tutup surah Al-Isra. Allah Ta'ala kata, Muhammad, engkau syukurlah, pujilah Tuhan tu, alhamdulillah. Ini memberikan kita apa? Memberikan kita mesej sebenarnya. Umat Islam akan menang. Umat Nabi Muhammad dia akan menang. Jika dia manfaatkan betul-betul Al-Quranul Karim. Habislah sinopsis surah Al-Isra. Saya gunakan pendekatan, tak naklah pecahkan sinopsis ayat ber ayat tu panjang sangat. Tapi kita fokus kepada perkara yang utama. Selesai ya? Okey, kita pergi kepada juzuk yang berikutnya. Juzuk yang sama. Minta maaf, saya tersalah tu. Bukan juzuk 14. Tu tanda orang berpuasa yang ngantuk buat. Tu tolong betulkan. Bukan juzuk 14 tu, juzuk yang ke-15. Kita pergi surah Al-Kahfi pula. Ya, kita pergi suratul Al-Kahfi. So, moga-moga surah Al-Isra, surah yang memberikan kita kekuatan, sumber inspirasi kepada kita. Okey, dapatnya kat situ. Cuma saya mohon maaf lah sebab saya tak sempat nak mengulas tentang Bani Israel. Sebab surah Isra ni dia cerita banyak tentang karakter Bani Israel juga. Al-Isra ni. Cuma sebab waktu kita agak terbatas, kita buat sinopsis, maka tak sempat nak ulas tentang orang Yahudi tu dalam surah Al-Isra. Baik, kita terus dengan suratul Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni saya rasa kebanyakan dari kita, saya yakin semua orang faham kot. Sebab apa tujuan surah Al-Kahfi ni Allah turunkan? Kalau kita tanya kan, kenapa baca surah Kahfi tiap-tiap malam Jumaat? Kenapa baca surah Al-Kahfi pada pagi Jumaat? Kenapa baca? Nak cari apa? Nak dapat apa? Kan? Dia ada tujuan dia. Dan saya yakin semua orang tahu tujuan tu. Tapi sebelum kita pergi kepada tujuan dia, kita nak tahu tujuan tu ke nak tahu ciri-ciri khusus dulu? Okay, kita tengok dulu ciri-ciri khusus ya. Ni yang penting dalam sinopsis ni adalah benda-benda ini yang penting. Okey, orang baca sebab nak jauh pada Dajjal, nak jauh pada Dajjal. Kan? Tapi macam mana nak jauhkan pada Dajjal? Kalau Allah tak tolong. Sebab pelindung kita adalah Allah. Macam mana kita nak jauh pada Dajjal kalau kita tidak mentauhidkan Allah? Jadi suratul Kahfi ni, dia memberikan kita petunjuk. Macam mana kita nak jauhkan diri daripada Dajjal? Macam mana kita nak dapat perlindungan daripada perkara-perkara kita sangat takut? Allah je. Allah lah sumber pelindung kita. Jadi suratul Kahfi ni adalah surah yang menceritakan tentang segala-galanya itu adalah Allah tempat pelindung. Jadi kita tengok ciri-ciri khusus suratul Kahfi. Okay, pertama, dalam suratul Kahfi adalah surah yang paling banyak menggunakan perkataan ladun. Ladun. Ladun ni kita boleh maksudkan ia sebagai dari sisi. Dari sisi lah. Di sisi lah. Dia macam di sisi. Okey, perkataan ladun. Ladun ni dia lebih dalam daripada perkataan inda. Kalau kita belajar zaraf, zaman, zaraf makan, dia panggil apa? Kalau kita belajar tentang macam kita belajarkan di sisi kan, dia ada perkataan inda. Inda. Dia lebih dalam lagi daripada perkataan inda. Ladun ni dia lebih dalam daripada perkataan di sisi. Kalau kita sebut di sisi tu maknanya di sisi siapa? Okey, dalam surah Al-Kahfi paling banyak menggunakan perkataan ladun. Okey, perkataan ladun. Suratul Kahfi di sisi, okey, ada 4 kali. Okey, tuan-tuan catat, kena catat, ada beberapa maklumat tambahan tuan-tuan kena tulis. Okey, ni ayat-ayat dia, ladun tu. Okey, 3 tempat ini, ayat 2, ayat 10 dengan ayat 65, semuanya kembali di sisi Allah, di sisi Allah, di sisi Allah. Dia mansub kepada Allah. Tapi ayat 76 ni, yang ini adalah ucapan Nabi Allah Musa. Ini Musa cakap dari sisi dia. Tapi 3 ayat ni semua kembali kepada Allah. Di sisi Allah, dari sisi Allah, di sisi Allah.
Kita tengok contoh daripada 4 tempat ni yang ada perkataan ladun ni, kita tengok contoh 2 ayat. Okey, ni 2 ayat ni semua dikaitkan ni tentang Allah. Dekat sini kita tengok ayat nombor 65 ni pun pasal Allah dan dari sisi Allah. Tengok ayat dia. Ayat 10 kan pasal Ashabul Kahfi kan? Yang ketika mereka larikan diri masuk ke dalam gua, mereka cakap apa? Apa doa dia? Doa ni kalau kita belajar ni, kalau kita belajar tadabbur ayat, dia lebih ada penghayatan lah. Tapi sebab kita belajar sinopsis, kita tak dapat ulas ayat ni. Cuma saya nak tunjukkan contoh perkataan ladun. Ayat 10 kan jumpa perkataan tak? Dia kata, فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً. Lepas tu ayat nombor 65, kita jumpa juga perkataan apa? وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Ni kisah Khidir. Tapi kita nak tengok perkataan ladun. Kalau dekat ayat 10 ni, Ashabul Kahfi tadi ketika dia pergi dekat gua tu, dia doa pada Allah. Dia kata, berilah kepada kami dari sisi engkau. Ka ni kembali kepada Allah. Maknanya mereka ni, Ashabul Kahfi ni, mereka bergantung sepenuhnya benda itu dari sisi Allah. Maknanya kita kaitkan dia dengan Allah. Dia lebih lagi perkataan indah ya. Ladun ni lebih dalam lagi perkataan indah di sisi. Maknanya dikaitkan dengan Allah. Dan ayat 65 ni, ini cerita Khidir. Nabi Khidir yang dia tahu benda-benda yang ke depan, futures tu, tapi dikaitkan ilmu tu dari siapa? Allah Ta'ala kata, wa'allamnahu, kami telah ajar kepadanya, milladunna, dari sisi kami, kata Allah, ilmu tu. Maknanya kembali kepada Allah. Okey. Kita kena tengok perkataan kembali ni sebab ni penting untuk tahu tujuan suratul Kahfi. Okey, ini dah selesai ya. Okey, kita tengok ciri lain. Okey, tolong tambah ya. Okey. Dalam nota tu kita kena tambah. Sebab saya tulis satu surah saja, kita tambah. Okey, surah Al-Kahfi salah satu surah. Kenapa salah satu? Kerana ada surah lain juga. Surah lain tu tulis surah Jin. Surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Okey, maknanya surah Al-Kahfi dengan surah Al-Jin merupakan surah yang paling banyak menggunakan perkataan rosyada. Perkataan rush, perkataan rushdi, perkataan rosyada. Kalau ada orang namanya Rashid, jelas tak? Perkataan rosyada ni, surah Al-Kahfi dia berkongsi dengan surah Al-Jin yang menggunakan perkataan ru'ut dia rosyada 4 kali. Perkataan rosyada ni tuan-tuan, kalau kita belajar, kita terjemah dia pertunjuk kan, ia memang dikaitkan dengan hidayah. Dia maksudnya hidayah, kita faham petunjuk. Tapi jenis petunjuk tu adalah rosyada. Dia lebih dalam daripada perkataan hidayah saja. Kan? Kita kata, ya Allah, berilah saya petunjuk hidayah kan. Tapi dalam hidayah tu ada lagi yang kita minta petunjuk, namanya adalah rosyada. Dalam lagi daripada hidayah tau. Maknanya kenapa? Kenapa kita kena bentang kat maklumat ni? Kerana nak dapat hidayah ni sumbernya hanya pada Allah saja. Tetapi dalam hidayah tu ada lagi hidayah dia berbentuk rosyada. Okey, 4 kali. Jumpa dalam suratul Al-Kahfi. Tengok contoh kat mana ayat dia. Nanti cari ya. Ayat 10 ni saya telah bawa contoh. Saya sebutkan 4 tempat tu di mana. Okey. Kita tengok contoh ayat dia. Ni serta Ashabul Kahfi juga. Yang ayat 10 tentang pemuda gua tadi, dia minta kepada Allah hidayah, tapi dalam hidayah tu ada lagi yang lebih spesifik dia. Dia panggil rosyada. Lepas tu ayat 24 ni, ini cerita tentang Nabi Muhammad. Ya Allah Ta'ala memberikan peneguran tentang lupa tu. Kita tengok ayat nombor 10. Ashabul Kahfi tu, lepas diminta kepada Allah rahmat, dia kata apa? Wahai lana min amrina rasyada. Dia minta hidayah, tapi dia lebih khusus. Daripada dalam hidayah tu, dia ada lagi yang special pada hidayah tu. Rasyada ni petunjuk ke arah jalan yang benar. Maksudnya minta, ya Allah,
kami duduk dalam gua ni, ya Allah, kami melarikan diri ni, kau bagilah kami petunjuk. Tapi petunjuk yang macam special, petunjuk yang dia le- dia lebih khas daripada perkataan hidayah tu. Lepas tu termasuk ayat nombor 24. Yang lain-lain tu tuan-tuan carilah dalam suratul Al-Kahfi. Cuma tuan-tuan tulis dekat sini. Yang nombor ayat 66 ni, ayat 66 ni, yang ini dikaitkan dengan ucapan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Tapi yang lain-lain ni dia dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ni ucapan Nabi Musa. Baik, kita tengok apa lagi special surah Al-Kahfi ni. Suratul Kahfi ni, ni tolong tambah H tu. Salah satu daripada dua surah. Nak tahu surah lain surah apa? Surah Al-Jin. Surah Al-Jin dengan surah Al-Kahfi, dua surah ni saja yang ada guna perkataan multahada. Multahada. Kalau dalam surah Al-Kahfi ayat 27. Tapi kalau dalam surah Jin, tuan-tuan cari nanti ayat berapa surah Al-Jin yang ada perkataan multahada. Multahada ni tengok contoh dia. Ayat 27. Allah Ta'ala kata apa multahada? Allah Ta'ala kata, La mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Multahada ni maksudnya Allah Ta'ala itulah menjadi sumber untuk kita rujuk. Untuk kita pergi kepadanya. Tidak ada pelindung lain yang patut kita kena cari perlindungan. Yang kita kena pergi menuju kepadanya adalah Allah. Multahada ni. Kenapa hanya ada dalam surah Al-Kahfi? Dan kenapa hanya ada dalam surah Al-Jin? Tengok ya. Jangan lupa maklumat ni sekejap lagi sebab kita nak tengok apa tujuan surah Al-Kahfi ni. Okey. Kita pergi kepada maklumat lain. Surah Al-Kahfi merupakan surah kedua paling banyak menyebut perkataan rahmat, rahmat, rahmat. Okey, perkataan rahmat. Oh, maafkan saya. Bukan 4 kali ni. Tolong betulkan. Bukan 4 kali. 6 kali. Tolong tulis kat situ. Tolong baiki. 6 kali. Bukan 4 kali. Tapi 6 kali. Dekat nota ni betul dah saya buat 6 kali. Tapi dalam kotak ni pun saya tertukar. Yelah tuan-tuan buat sampai ngantuk-ngantuk. Gitulah jadinya. Tengok. Ni 4 kali kan. Tolong betul. 6 kali perkataan rahmat dalam suratul Kahfi. Minta maaf tuan-tuan puan ni atas kelemahan saya menyalin nota ni. Sebenarnya memang yalah bulan puasa kan. Ni tanda orang puasa ya. Pandai je cover line kan. 6 kali. Tolong tulis 6 kali. Ayat 10, 16, 58, 65, 82, 98. Ayat ni semua betul ni. Sebab saya dah semak. Cuma dalam ni saya tak perasan. Saya tertulis 4 kali. Sebenarnya 6 kali ya. Kenapa surah kedua? Nak tahu surah paling banyak guna perkataan rahmat? Agak-agak surah apa? Surah Al-A'raf. Tulis. Surah Al-A'raf ada 7 kali. Surah Al-A'raf adalah surah yang paling banyak menggunakan kalimat rahmat, 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 rahmat tadi. Dan surah yang kedua terbanyak adalah suratul Kahfi dengan surah Al-An'am. Surah Kahfi dengan Al-An'am. Tapi paling banyak adalah surah Al-A'raf. Al-A'raf sebut 7 kali. Tapi dalam surah Al-Kahfi dia sebut sebanyak 6 kali. Saya tunjukkan contoh tempatnya kat mana. Surah ayat ke-10 dan ayat nombor 16. Dua-dua ni cerita tentang Ashabul Kahfi. Kenapa dekat Ashabul Kahfi tu banyak guna rahmat? Kita semua tahu, sedia maklum kan? Bahawa Ashabul Kahfi kan dia tertidur selama 309 tahun kan? Tapi tak berubah apa-apa pun diri mereka. Pada pakaian, pada jasad tubuh badan, dia tak berubah tu. Sebab siapa? Sebab dari Allah. Kenapa mereka dapat semua tu? Rahmat. Rahmat dari Allah. Tu ulang banyak perkataan rahmatnya. Okey, ini contoh kan? Boleh bacalah. Okey, kita pergi kepada sinopsis ringkas suratul Al-Kahfi. Okey, surah Al-Kahfi pendahluan. Ingat, kalau baca Al-Quran, nak tahu dia punya maksud Quran, jangan lupa tengok muqaddimah. Tengok pendahluan. Okey, pendahluan suratul Kahfi
ayat 1 sampai 8 lah. Okay, kita tengok ayat 1 sampai 6, Allah cerita tentang penurunan Al-Quran dan 2 fungsi Al-Quranul Karim. Okay. Lepas tu ayat 7 sampai ayat 8, Allah Ta'ala cerita tentang bumi ini Allah jadikan sebagai perhiasan dan ujian kepada manusia. Ayat 7 sampai 8. Maksudnya ayat 1 sampai 6 ni dia kaitan dengan tema pasal apa? Tema pasal Quran, tema kepada kerasulan. Dia. Sebab kalau sebut Quran, dia mesti ada rasul yang dapat. Kemudian ayat 7 sampai 8 ni sebenarnya dikaitkan dengan hari kiamat juga. Okay, kita hidup ni adalah ujian. Okay, faham kat situ. Faham dulu muqaddimah. Baca muqaddimah, nanti Allah pada ayat berikutnya Allah akan terangkan. Dia macam ni. Kalau ayat tu muqaddimah, depan dia, nanti dekat ayat lepas muqaddimah ni, semua ayat yang mendetailkan, memperincikan kepada muqaddimah. Okay, jelas ya? Dua ni. Kan Allah Ta'ala cerita, hidup ni, bumi ni perhiasan untuk manusia dan ujian. Barulah ayat lepas tu Allah bagi tahu ujian apa, ada ujian apa, ada ujian apa. Tapi nak ujian tu mukadimah kata ada Quran turun, Quran turun. Dia ada kaitan tu. Ujian apa ya? Nanti dekat ayat yang lepas ayat nombor 8 Allah terangkan ujian apa yang kita kena lalui. Tapi nak tempuh ujian tu, nak kuat dia, nak guna bekalan apa? Ayat 1 dan 6 bagi tahu. Kan ada Quran, kan ada Quran. Okey, kita tengok ujian dia apa. Okey, dalam nota ni mungkin berbeza sikit pendekatan saya bawa dengan pendekatan yang biasa tuan-tuan dengar. Sebab kita biasa dengar orang kata dalam Quran ada 4 kisah. Ada 4 ujian kan? Betul. Sama je. Cuma saya buat beza sikit kerana saya nak susun dia mengikut metodologi satu tema yang lain. Jadi saya akan bentangkan. Okey. Tuan-tuan jangan terpelik pula. Selama ni aku belajar ada 4 kisah. Kenapa pula aku jumpa 3 kisah? Okey. Sebenarnya ada 4 kisah tu. Jadi kita bentangkan. Okey, begini. Dalam Quran, ada jumpa 3 kisah. 3 kisah ni tuan-tuan tulis dekat situ. Ujian lah tu. 3 kisah ni cerita ujian. 3 kisah ni sebenarnya ada 3 ujian. Ujian. Kenapa ujian? Sebab ayat mula-mula kata tadi, memang dunia ni, bumi ni untuk ujian untuk manusia. Ujian apa? Ada pada 3 kisah. 3 kisah tu apa? Okey, pertama kisah penghuni gua. Ayat 9 sampai 29. 17 ayat. Ada 17 ayat. Kisah siapa? Kisah penghuni gua. Betul ke 17 ayat tu? Kira balik. Takut saya tersalah. Buat. Betul tak? Salah ni rasanya. Nanti tolong betulkan kasih salah ya. Tak apa. Paling penting tahu ayat dia. Tak apa. Lepas tu ada kisah Musa dengan Khidir. Lepas tu ada kisah Dzur Qarnain. Dekat mana ujian dekat sini? Penghuni gua ujian akidah. Ujian dari sudut iman. Dekat Musa Khidir ujian apa? Ujian ilmu pengetahuan. Dekat Zulkarnain ujian apa? Ujian kekuasaan. Okey, dah sampai ayat satu-satu ni. Okey, ni 3 kisah. Kita tengok pula, okey, kejap. Betul kita tengok sekejap. Okey, lepas tu kita tengok sinopsis lain. Ni saya tukar metod supaya tuan-tuan belajar dalam metod yang pelbagai. Dalam Suratul Kahfi sebenarnya ada 3 perumpamaan. 3 perumpamaan sebab Allah berkata wadharaba kan, wadhrib kan, ada 3 perumpamaan. Kita nak tahu 3 perumpamaan itu, satu perumpamaan pada cerita seorang lelaki yang kaya. Dia ada 2 kebun. Kan Allah kata wadhrib lahum mathalan bukan itu dalam dalam surah Yasin, maafkan saya. Ini dalam cerita yang Allah sebut perumpamaan tu sekejap. Saya tengok pada ayat dia. Ayat berapa? Ayat nombor 32. 32 ayat yang Allah Taala suruh Nabi buat perumpamaan. Perumpamaan apa? وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. Kan jumpa perkataan وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ. Itu perumpamaan tu. Jadi Allah kata, datangkan kepada mereka satu perumpamaan kisah rajulaini. Ada 2 lelaki yang seorang daripadanya telah terpedaya dengan harta yang banyak. Ni dipanggil ujian harta. Tapi dia terperdaya. Dia jadi sombong. Dia ingat
Allah bagi dia kaya, ada 2 kebun anggur, dia ingat Allah muliakan dia. Dia ingat Allah sayang dekat dia, Allah redha dekat dia sebab dia kaya. Dia terpedaya, dia tertipu. Rupa-rupanya itu ujian untuk dia. Itu kisah dia. Lepas tu ada satu lagi perumpamaan, Allah nak membuat perumpamaan tentang dunia ini dia akan binasa. Itu ayat nombor 45. Lepas tu masuk kepada satu lagi perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan tentang satu makhluk yang sombong. Cerita pasal apa ayat 50 tu? Cerita pasal syaitan. Ni Allah nak buat perbandingan lah. Okey, nampak tak? Okey, kalau kita balik kepada kisah tadi, kan? Kalau kita balik kepada kisah tadi, ni tuan-tuan, ni saya bawa maklumat lain. Ni metod lain pula. Okey, tengok. Kalau kita guna sinopsis ayat ya, cerita tentang penghuni gua ayat 9 sampai 26. Cerita tentang tadi. Ya, sebab tu ada setengah penyampai dia bawa ada 4 kisah. Tapi dalam ni pun saya masukkan 5 kisah. Kenapa 5 kisah? Tengok. Ada kisah ni ujian agama, ni ujian pada harta, ujian ketaatan, ujian ilmu pengetahuan, ujian kekuasaan. Pada kisah-kisah ni 5 kisah. Dia sama je, mana-mana pendekatan pun paling penting dia punya mesej dia sampai. Okey, yang ni saya nak paparkan pada tuan-tuan puan, cuba tuan-tuan lihat. Antara ujian agama dengan ujian harta, kenapa tengahnya itu ada kisah iblis? Dan kenapa antara cerita Musa dengan kisah Zulkarnain di tengah-tengahnya ada kisah iblis? Kenapa ayat tu Allah letak tengah-tengah? Nampak tak anak panah? Di sini Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa ingat, ada manusia yang gagal dalam ujian iman dia, penyebabnya adalah iblis. Ada orang gagal terpedaya dengan ujian kekayaan dia, di sebalik itu ada iblis. Ada orang dia gagal dengan ujian kepandaian. Ingat pandai, ada PhD, ada profesor. Bongkak lain macam ni. Dia sebenarnya terpedaya sebab ada iblis juga faktor dia. Lepas tu ada orang gagal dapat kuasa. Lupa diri dia. Maka yang gagalkan dia dalam dia ujian kekuasaan, adanya iblis. Sebab tu iblis duduk di tengah-tengah. Okay, ini adalah sinopsis ayat dia. Okey, habislah. Kita pergi kepada penutup suratul Kahfi. Sebab kita ada 5 minit lagi. Maka penutup suratul Kahfi ni, pada ayat nombor 102 sampai 110, Allah Ta'ala cerita tentang azab bagi orang yang, ni pun tolong betulkan, musyrik, sebenarnya musyrik. 102 sampai 106. Lepas tu Allah cerita ganjaran. Ni nampak tak? Nampak tak dia punya perbezaan ni? Nampak tak dia punya pasangan ni? Kalau ada azab, tentu ada ganjaran. Kalau ayat 102 sampai 106 orang musyrik, ayat 107 dengan 108 pula orang beriman. Ini kaedah Quran. Quran dia tak akan sebut, Quran kalau dia sebut ada orang yang dapat azab, tentu ada orang yang tak dapat azab. Dia akan lawan pasanganlah. Tengok, kalau Allah sebut azab bagi orang musyrikin, ada orang beriman. Susunan ayat dia. Lepas tu Allah sebut tentang keluasan ilmu Allah. Okey, ayat 109, dan penutup suratul Kahfi, Allah sebut tentang 2 syarat penerimaan satu amal. Tuan-tuan tolong tulis 2 syarat tu. Syarat pertama, ikhlas. Dan syarat yang kedua, mestilah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat ayat tu tuan-tuan tak jumpalah perkataan 2 syarat tu. Tapi kalau tuan-tuan baca betul-betul ayat tu, Allah bagi tahu ayatnya bunyi apa. Allah bagi tahu tentang apa? Allah Ta'ala bagi tahu bahawa perkataan innama ilahukum ilahu wahid. Tak, kita pergi kepada perkataan ni yang perkataan yang hujung tu. Tuan kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Falyamal amalan salihah itu syarat pertama. Buat amal yang soleh. Amal soleh itu menunjukkan apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Okey, maksud dia pada ayat yang ke-110 tu dia ada 2 syarat besar. Kalau siapa baca tafsir Ibnu Katsir, kita akan jumpa Ibnu Katsir dia ulas ayat 110 tu, sebenarnya syarat pertama apa?
Mesti ikhlas. Sebab dia ada kaitan dengan kesyirikan. Kena ikhlas buat ibadat. Tidak ada niat lain. Oh, belajar majlis ilmu, dia ada sebab lain. Sebab lain apa? Nak tunjuk dia pandai, nak tunjuk dia rajin, nak tunjuk dia baik. Dia campur niat tu. Dia dah mensyirikkan Allah dalam bab niat beribadat. Dia tak boleh. Lepas tu syarat yang kedua adalah buat satu amal mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat tu dia disebut tentang Rasul. Ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum. Okey. Selepas kita belajar ciri-ciri khusus surah Al-Kahfi tadi, betul tak? Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang perkataan ladunnya, kita belajar perkataan DCC tadi kan, multahada tadi. Maka last sekali, apakah tujuan surah Al-Kahfi ini? Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa Allah nak bimbing kita sebenarnya supaya apa? Supaya dalam segala sudut, mestilah kita menuju kepada Allah. Kenapa menuju? Ingat tak perkataan multahada? Lepas tu ingat tak perkataan miladun, ladun tadi? Pergi kepada Allah. Lepas tu perkataan apa lagi? Ingat tak perkataan rahmat, rahmat, rahmat itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Sebab tu ulang-ulang ayat rahmat kembali pada Allah. Ladun kembali kepada Allah. Perkataan multahada kembali kepada Allah. Sebenarnya ada lagi ciri lain. Cuma sebab saya nak kejar waktu untuk 1 jam, saya tak bawa ciri-ciri yang lain. Ada lagi sebenarnya ciri-ciri yang lain dalam surah Al-Kahfi yang menunjukkan ayat tu memang Allah Ta'ala kata dia. Jadi, lepas tu dikaitkan pula dengan Ashabul Kahfi yang berjaya tadi kan. Hujungnya, maka tujuan surah Al-Kahfi ini Allah Ta'ala nak educate kita. Allah Ta'ala nak bimbing kita supaya dalam segala sebi, kamu pergilah kepada Allah. Pergilah kepada Allah. Sebab tu Ashabul Kahfi tadi, ingat tak? Kan dia menjadi cerita besar dalam surah Al-Kahfi kan? Bahkan kalau kita nak jauhkan daripada apa? Nak jauhkan daripada Dajjal itu, kan? Pelindung dia ada pada Allah saja. Maka pergilah kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan jaga kita daripada segala yang bahaya dan fitnah. Kalau kita kembali kepada Allah, kita berjaya dari sudut menjaga iman kita. Kalau kita berserahkan diri kita kepada Allah, kita akan berjaya dalam ujian harta benda. Kalau kita ini berpegang teguh kepada Allah, menuju kepada Allah, kita berjaya lindung diri kita daripada iblis. Dan kalau kita menuju kepada Allah, kita pergi kepada Allah, Allah Ta'ala akan lindung kita daripada ujian ilmu pengetahuan. Dan kalau kita kembali kepada Allah, menuju kepada Allah, Allah lindung kita daripada terpedaya dengan kekuasaan. Sebab tu kalau tuan-tuan nak mantap lagi tujuan ni, kalau tuan-tuan baca setiap kisah tu kan, yang orang kata sama ada 3 kisah ke 4 kisah tadi, semuanya akan katakan itu adalah Allah, dari Allah, dari Allah. Kalau kita baca kisah yang Ashabul Kahfi, kita nampaklah mereka memang minta rahmat dari Allah, minta rosyada kepada Allah kan. Tapi dekat ujian yang kisah orang yang kaya tadi, terpedaya yang kafir tadi kan ada kawan dia cakap apa? Engkau kena puji Allah, Masya Allah kan, perkataan la quwata illa. Dia kembali kepada Allah. Lepas tu yang ujian Khidir cakap apa? Khidir cakap, apa yang aku dapat ni semuanya ilmu tu dari apa? Dari Allah. Menuju kepada Allah juga. Dan kisahnya, kalau kita baca kisah Zulkarnain, dekat mana ayat dia kembali kepada Allah? Kalau tuan-tuan baca betul-betul, tuan-tuan akan jumpa perkataan yang Zulkarnain ni cakap apa? Kalau tuan baca kan, kalau tuan baca pada perkataan Zulkarnain tu, tuan akan jumpa pada ayat mula-mula lagi. Jumpa perkataan inna makanna lahu. Allah Ta'ala kata, kami yang memantapkan dia. Itu kembali kepada Allah. Na tu. Itu dia panggil nun niswah. Tapi saya tak dapat nak bentang untuk malam ni pasal saya nak betul-betul jimat waktu 1 jam. Maka kalau kita baca sebenarnya hatta Zulkarnain. Ingat tak? Last kali waktu Zulkarnain dia bina tembok. Ingat tak? Waktu dia bina tembok, selepas dia bina tembok, dia cakap apa selepas dia selesai bina tembok? Daripada Ya'juj Ma'juj tu kan. Selesai dia bina tembok, dia cakap apa?
Dia tak cakap, oh tembok, dia tak cakap, dia tak kata, oh tembok ni nama Dzulkarnain yang bina. Tak. Dia cakap apa pada ayat nombor 98? Ingat tak dia cakap apa? Dia kata, hadza rahmatum mir rabbi. Lepas dia siap bina tembok tu, dia tak cakap pun, tengok aku hebat kan? Tak, dia cakap apa? Kita berjaya membina tembok ini daripada Ya'juj dan Ma'juj, dia kata. Itu semua rahmat daripada Tuhanku. Nampak tak? Maksudnya mereka menuju kepada Allah, sandarkan kepada Allah. Sebab itulah tujuan surah tu kata apa? Kalau kita pergi kepada Allah, kembalikan satu itu kepada Allah, Allah akan jaga kita daripada segala benda-benda yang bahaya dan segala ujian-ujian yang datang. Maka itulah misi sebenarnya yang Allah Ta'ala nak bersebut dalam suratul Al-Kahfi. Jadi nak menuju kepada Allah, jalannya apa? Jalannya apa? Al-Quran. Sebab tu ayat awal-awal sebut tentang penurunan Al-Quran. Jadi moga-moga kita yang faham Quran, kita yang amalkan Al-Quran, Allah Ta'ala lindung kita daripada segala bentuk mara bahaya. Sebab kita menuju kepada Allah. Orang yang nak belajar Quran, dia nak menuju kepada Allah. Orang yang dia faham Quran, dia menuju kepada Allah. Sebab dia nak tahu apa Allah pesan, apa Allah bagi nasihat, apa Allah ingatkan. Dia menuju kepada Allah. Percaya dan yakinlah. Allah akan jaga kita daripada segala bahaya, daripada segala fitnah-fitnah yang ada di muka bumi Allah Ta'ala ni. Wallahu ta'ala, tamatlah pengiasan kita untuk juzuk yang ke-15 pada malam ini. Okay, ada soalan. Mohon maaf ya atas kekurangan saya silap tulis tadi kan. Saya minta maaf ya sebab saya memang banyak kelemahan ya sebab waktu, sebab saya pun tengah belajar, saya tengah siapkan tajuk untuk proposal, untuk penyelidikan tu dah banyak waktu saya perlu. Jadi saya pun tengah duduk timbang tara ni. Sama dia saya mampu lagi tak untuk saya teruskan sinopsis ni untuk malam-malam berikutnya. Sebab saya waktu saya urgent sangat sekarang ni. Sebab saya kena bentang tajuk penyelidikan. Jadi untuk PhD saya, jadi saya waktu saya agak pack, saya tengah duduk timbang tara. Sama dia saya mampu lagi tak untuk teruskan untuk juzuk yang berikutnya ni. Jadi saya, apa-apa keputusan tuan-tuan, tunggulah ya macam mana. Tapi insyaAllah kita akan habiskan juzuk 30 ni. Kita tinggal 15 juzuk saja lagi. Rahmat Allah yang besar, kalau bukan sebab Allah, kalau bukan datang diizin dari Allah, kalau bukan sebab pertolongan dari Allah, kita tak mampu nak lalui 15 malam. Untuk kita lagi 15 juzuk kan. Semuanya itu dari Allah. Ya, untuk yang berikutnya nanti saya maklumkan pada tuan-tuan. Tetapi itu memang saya dah memang niat, memang berazam untuk sama-sama kita belajar Quran. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan juzuk yang berikutnya. Cuma waktu tu nanti saya maklum kepada tuan-tuan, tunggulah, tunggu hebahan untuk juzuk yang berikutnya. Juzuk yang berikutnya saya tengah duduk susun jadual ni, sudah atur waktu. Allah bagi waktu cukup. Tak ada yang tak cukup. Tapi nak menyusun waktu tu dengan Ramadan, dengan belajar lagi, lepas tu nak buat penyampaian lagi, memerlukan waktu yang agak panjang nak baca. Sebab kena baca semua ayat. Kena baca, kalau kita baca Isra' tu, kita kena baca 111 ayat. Waktu kita baca surah Al-Kahfi, kita dah kena baca 110 ayat. Tapi satu nikmat sebenarnya. Sebab satu nikmat, kita dapat baca keseluruhan ayat ya, insyaAllah. Apa-apa pun doakan, semoga Allah lapangkan dada saya, lapangkan dada kita semua. Allah berikan kita kekuatan untuk kita istiqamah mempelajari sinopsis. Kita nak tahu lagi tujuan surah pada juzuk yang berikutnya. InsyaAllah. Saya mohon maaf ya atas kelemahan, kekurangan sepanjang saya menyampaikan maklumat yang terdapat pada malam-malam, pada malam pertama sampailah kepada malam ini. Semuanya para ulama dah buat dah. Tidak ada sedikit pun ilmu daripada saya. Itu semua dah ada dah. Cuma kita yang baca, kita keluarkan saja maklumat itu.
Ya, moga-moga Allah Ta'ala rahmat. Paling penting Allah berkat ilmu kita. Allah Ta'ala terima usaha kita ini. Maknanya kalau kita kira jam kan, pada malam ni kita dah 15 jam tau. Kita belajar, dah 15 jam. Kita dapat belajar setiap juzuk. Jadi kita mohon Allah bagi kita panduan, Allah bagi kita laluan untuk kita minat lagi untuk belajar Al-Quranul Karim. Jadi ada soalan tak nak tanya tu? Sekejap ya, ada soalan nak tanya tak? Amin, amin. Masih doakan saya, amin. InsyaAllah kita akan belajar. Kalau, okay. Kejap. Kenapa ayat 78? Ya, saya tak dapat nak jawab soalan perempuan malam ni. Ayat nombor 78 dalam surah Al-Isra' sebagai solat. Kejap ya. Ada bertanya ni. Okey, ayat 78 ada bertanya. Ustaz, boleh terangkan kenapa terjemahan ayat 78 dalam suratul Isra' disebut sebagai solat? Kenapa 78? Surah Isra' sebagai solat ayat 78. Iyalah, memang ayat 78 tu ada tentang solat. Itu Allah Ta'ala cerita tentang jenis-jenis solat di antara waktu tergelintir matahari sampailah salat subuh. Okey, begini. Quran ya, perkataan Quran. Oh, maafkan saya. Okey, dalam ayat 78, kita jumpa perkataan Quran kan? Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajr. Ya. Dekat situ dia bukan merujuk kepada Quran yang Quran Mushaf tu. Dekat situ sebenarnya dia merujuk kepada salat subuh. Bacaan Quran dalam kita cerita tentang wa Qur'anul fajr tu bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran pada solat fajar. Kat situ dia panggil. Bukanlah merujuk kepada Quran itu. Tapi adalah bacaan-bacaan ayat Quran di dalam solat fajar. Wallahu ta'ala alam. Okey, banyak soalan ni. Nantilah saya kumpulkan soalan, nanti kita jawab ya. Okey, saya berhenti dekat sini. Kalau ada mana-mana saya tersalah fakta, tolong betulkan. Tak apa, kita sama-sama belajar tuan-tuan. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Tuan-tuan mendengar pun, tuan-tuan belajar. Saya menyampaikan pun, saya belajar. Jadi salah silap tu kita saling betul membetulkan antara satu sama lain. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meneruskan qiyam Ramadan. Ya, kita dah masuk kepada malam yang ke-15. Jadi lagi nak habis Ramadan, lagi kuat kita kena beribadah. Maknanya lepas ni kalau kita buat kelas, mungkin dah kena tambah lagi 15 minit kot. Masya Allah. Lagi nak habis, lagi banyak kita buat. Sebab moga-moga kita buat kelas ni, kan dah masuk pada malam-malam hujung, mungkin dapat Lailatul Qadar, mana tahu rezeki kita. 1 jam kita belajar dapat malam Qadar seperti kita dapat majlis ilmu lebih baik pada 1000 bulan. Teruskan beribadat. Qiyamu Ramadan. Okay, kita jumpa lagi nanti. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa insya-Allah.